warahmatullahi wabarakatuh, dan juga salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat live Facebook, Cerita Seram, The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda sebuah kisah yang datangnya daripada Razman Zainul Abidin. Kisah yang bertajuk Mayat Bangun Keranda Terbuka. Ketika sedang asyik menyiapkan tugasan di pejabat, saya dikejutkan panggilan telefon dari salah seorang kerani di Jabatan Pentadbiran. Menurut kerani tersebut, salah seorang daripada pekerja syarikat kami, Razif, yang terlantar sakit di hospital kerana mengidap kanser usus, telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya termenung seketika, lantas menghadiahkan Al-Fatihah kepada arwah. Mengikut kata kerani itu, saya ditugaskan menghantar jenazah tersebut ke kampung halamannya di utara tanah air. Setelah mengambil alamat lengkap, saya mengemas meja dan terus memaklumkan kepada ketua jabatan. Saya meredah kesesakan menuju ke hospital Kuala Lumpur, iaitu HKL. Biasanya, jika urusan bedah siasat selesai, jenazah juga sudah mandi dan dikafankan, saya akan bertanggungjawab untuk membawanya pulang ke rumah keluarga tempat dikebumikan. Tak kiralah sama ada destinasinya jauh ataupun dekat. Begitulah rutin saya selama memegang jawatan sebagai ahli majlis khairat dan kematian di syarikat tempat saya bertugas ini. Sebelum itu, saya sempat menelefon isteri dan memaklumkan apa yang berlaku. Isteri memang cukup faham dengan tugas saya. Kebiasaannya, selepas mengantar jenazah, saya akan terus pulang. Tak pernah sekalipun saya bermalam walaupun destinasinya jauh, kerana keesokannya saya akan diberi cuti oleh majikan. Okey. Sambil memandu, fikiran saya mengelamun, terkenangkan arwah. Kalau nak ikutkan, saya tidaklah begitu rapat dan mesra dengannya. Tambah pula kami berlainan jabatan. Kalau berjumpa atau bertembung pun hanya sekali je. Itu pun jika di kantin. Berdasarkan pengamatan saya, arwah berusia lingkungan awal 50-an. Statusnya pula tidak saya ketahui kerana saya tidak pernah melihatnya bersama isteri ataupun anak-anak. Hampir setengah jam memandu, akhirnya saya sampai ke pekarangan rumah mayat HKL. Saya mengundurkan van betul-betul di pintu masuk supaya senang untuk membawa keluar jenazah. Rakan-rakan pejabat dan saudara mara arwah sudah ramai membanjiri pekarangan bilik mayat HKL untuk memberikan penghormatan terakhir. Sekitar pukul 4 petang, barulah jenazah dibawa keluar dari bilik mayat dan seterusnya diusung ke dalam van. Sebungkus plastik yang berisi pakaian serta kelengkapan arwah ketika berada di hospital diserahkan kepada saya untuk diberikan kepada keluarganya apabila sampai nanti. Dari situ, saya mula memandu meninggalkan ibu kota dan menyusuri lebuh raya. Seperti biasa, saya memasang checker padat bacaan ayat-ayat Al-Quran dan mula mencongak perjalanan yang pastinya mengambil masa 7 hingga ke 8 jam. Hari itu saya berseorangan kerana tiada seorang pun waris arwah yang menemani. Mereka lebih senang memandu kereta sendiri kerana ada yang ingin bermalam di sana. Ada yang ingin bermalam lah dekat sana lah. Haris
Rakan sepejabat yang biasanya menjadi kelendan saya juga bercuti kerana terpaksa menguruskan anaknya yang baru bertukar sekolah. Namun itu bukanlah menjadi masalah besar kepada saya, kerana sebelum ni pun saya sudah biasa memandu seorang diri walaupun destinasinya jauh beratus kilometer. Saya tidak kisah membawa jenazah seorang diri. Cuma apa yang saya risaukan ialah jika terjadi perkara yang tidak diingini seperti van rosak ataupun kesulitan untuk mencari rumah si mati. Ramai bertanggapan tugas saya ini agak mencabar dan perlukan keberanian. Namun hakikatnya tiada sedetik pun timbul perasaan cuak atau takut. Sepanjang 5 tahun pengalaman membawa jenazah, tidak pernah sekalipun saya mengalami perkara-perkara pelik maupun yang menakutkan. Bagi saya si mati juga makhluk Allah seperti kita. Cuma bezanya dia pergi lebih awal menghadap Ilahi berbanding kita, dan nescaya satu hari nanti kita juga akan mengikut jejak langkah sepertinya. Perjalanan yang mulanya lancar, bagaimanapun terkandas hampir 2 jam akibat kesesakan teruk disusur keluar menuju Bukit Beruntung kerana terdapat kemalangan di situ. Nampaknya saya kena cari perhentian yang terdekat kerana waktu sudah menghampiri maghrib. Sesekali saya mencuri pandang menoleh keadaan jenazah di belakang yang hanya dipisahkan oleh dinding serta jaring besi. Tidak tahu kenapa tiba-tiba saya berasa berdebar dan tidak sedap hati. Saya beristighfar dan cuba mententeramkan hati dengan mengalihkan fikiran ke perkara lain. Namun tetap tidak berjaya. Selesai menunaikan solat maghrib di hentian Tanjung Malim, saya kembali meneruskan perjalanan. Hari semakin merangkak gelap. Sekali lagi, saya menelefon isteri dan anak-anak untuk menghilangkan rasa bosan. Hujan lebat mula turun ketika saya melepasi susur keluar ke Sungkai. Petir dan kilat di luar saling sambung menyambung, menyebabkan suasana malam ketika itu amat tidak selesa. Tiba-tiba, terdengar dentuman kuat di dalam kenderaan. Saya beristighfar, astagfirullahalazim, sambil mengurut dada. Cepat-cepat saya pasang lampu kecemasan dan berhenti di bahu jalan. Nak keluar daripada kenderaan, memang agak berisiko kerana hujan masih lebat. Lagipun takut jika ada pemandu yang memandu laju merempuh saya nanti. Lantas saya menjengah ke belakang memerhatikan keadaan jenazah. Saya lihat tidak ada apa-apa perubahan pun. Keranda masih dalam keadaan elok. Habis tu, bunyi apa tadi tu? Persoalan tu bermain-main di dalam kepala. Fikiran saya mula merewang jauh memikirkan perkara yang bukan-bukan. Saya mengambil keputusan meneruskan perjalanan. Apa yang berlaku sebentar tadi, saya buang jauh-jauh. Saya cuba menenangkan perasaan sendiri. Hujan yang menggila membuatkan penglihatan saya terbatas. Nampaknya kalau hujan terus lebat begini, mungkin dini hari saya baru sampai ke kampung arwah. Saya meneruskan pemanduan dengan berhati-hati sambil telinga khusyuk mendengar alunan bacaan ayat suci Al-Quran di radio. Saya kemudian memasuki hentian rehat Sungai Perak untuk solat Isyak. Sebaik memberhentikan kenderaan, saya terkejut apabila melihat keranda di dalam kenderaan sudah terjatuh daripada kedudukan asal. Penutupnya terbuka dan menampakkan sebahagian jenazah. Darah saya berderau. Puas saya mencongak bagaimana ia boleh terjadi.
Adakah dentuman kuat tadi berpunca daripada keranda yang terjatuh? Tapi seingat saya, selepas bunyi tadi tu, saya sempat meninjau ke belakang dan lihat keadaan jenazah masih elok seperti sedia kala. Sekarang keranda sudah terbalik. Soalnya, bila ia terbalik, sebab saya tidak dengar pun bunyi benda jatuh. Dia heranlah bila keranda tu terbalik kan. Satu lagi, tidak ada lubang atau benda besar yang saya langgar hingga menyebabkan jenazah yang saya bawa ini melantun dan keranda tersebut terbalik. Entahlah, bingung saya memikirkan. Dengan pantas, saya membuka pintu belakang van dan membetulkan keadaan keranda serta jenazah seperti sedia kala. Jam menunjukkan angka 1 pagi ketika saya melalui susur keluar Alostar. Ketika berhenti membayar tol, sekali lagi saya berdepan dengan perkara yang pelik. Kali ini, gadis yang bertugas di pondok tol itu, saya lihat tiba-tiba menjadi panik. Saya lihat mukanya pucat sambil matanya liar meninjau ke arah van yang saya pandu. Waktu menghulurkan wang baki, dia sempat menunjukkan isyarat seperti ada sesuatu duduk yang tidak kena di belakang saya. Ditunjuk macam itulah lebih kurang. Okay. Saya tergamam, tidak mampu membalas apa yang dimaksudkan. Namun hati kecil pantas mengatakan, pastinya ada sesuatu perkara yang tidak baik sedang berlaku. Saya ambil duit baki dan terus memecut van yang dipandu. Sampai saja ke destinasi lebih kurang sejam kemudian. Saya lihat ramai saudara mara arwah yang sedang menunggu. Setelah barang-barang arwah dan jenazah dibawa masuk ke dalam rumah, saya lantas meminta diri untuk pulang. Walaupun ada di antara mereka yang menyuruh saya bermalam di situ. Kerana kasihanlah melihat saya yang keletihan selepas menempuh perjalanan yang jauh. Apabila menghampiri pondok tol untuk keluar ke lebuh raya, saya berhentikan van di tepi jalan. Sejak tadi, fikiran saya hanya tertumpu ke arah juruwang yang bertugas di tol. Saya benar-benar inginkan kepastian. Saya ingin bertanya apa yang menyebabkan dia tiba-tiba menjadi pucat lesi dan tak selesa kerana saya membayar tol tadi. Saya melangkah menuju ke pondok tol. Nasib saya baik kerana keadaan di situ agak lengang, memandangkan tiada sebuah pun kenderaan yang lalu. Assalamualaikum, sapa saya ketika menghampirinya. Waalaikumsalam, balasnya dengan suara terkejut sambil beralih memandang saya. Sekali imbas, perasaan raut ketakutan di wajahnya masih lagi terpancar. Saya memperkenalkan diri dan menenangkannya. Setelah itu, saya mula menyusun ayat, bertanya tentang perkara yang berlaku sebentar tadi. Maaf, Cik. Sebenarnya tadi saya memang takut. Saya sampai tak mampu nak berkata apa-apa. Saya nampak jenazah yang Cik bawa tadi tu duduk betul-betul di belakang Cik. Jawabnya dengan suara yang terketar-ketar, penuh ketakutan. Saya terkedu. Tak semena-mena bulu roma di tengkuk tegak meremang. Lidah kelu dan tak mampu membalas kata-kata gadis tersebut. Saya tahu tidak mungkin dia berbohong atau sengaja mengada-gadakan cerita. Nasib baik saya tak melihat apa yang dia saksikan. Kalau tak, entahlah. Tak tahu apa yang akan terjadi.
Rasanya inilah pengalaman pertama yang cukup menakutkan saya. Saya mengambil keputusan untuk tidak meneruskan perjalanan. Sebaliknya, saya menumpang rehat di masjid berdekatan. Bagaimanapun, saya langsung tidak dapat melelapkan mata hingga ke pagi. Hanya selepas solat subuh, barulah saya berangkat pulang. Peristiwa tersebut benar-benar menghantui saya. Sekian.